Didik TV KPM. Kita cerita pasal penutup karangan pula. Macam mana nak buat karangan yang cemerlang dengan menggunakan ayat acuan yang mudah dan tepat. Jom kita tengok teknik yang Cikgu Linda nak kongsi dengan anda, iaitu teknik acah. Acah ini bermaksud main-main. Tapi main-main pun boleh main, tapi kena belajar juga. Jom, apakah itu teknik acah? A ialah apa dia? Kita pusing kat sini. A ialah arahan soalan. C ialah cadangan. H ialah harapan. Apakah itu arahan soalan? Cikgu Linda tunjukkan di sini ialah arahan soalan ialah ayat yang mengandungi kata kunci arahan soalan. Ayat arahan ini hendaklah dalam bentuk penegasan dan menggunakan penanda wacana penegasan. Seterusnya, apakah itu penanda wacana penegasan? Yang Cikgu Linda cadangkan ialah sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Kesimpulannya dapatlah kita rumuskan bahawa ataupun jelaslah bahawa. Seterusnya, penutup acah lagi, ayat cadangan. Ayat cadangan ni macam mana ya? Iaitu disarankan, ayat cadangan ini disarankan ditulis secara umum, tidak spesifik kepada mana-mana pihak. Nanti Cikgu Linda terangkan macam mana tidak spesifik kepada mana-mana pihak. Seterusnya ialah H ialah harapan. Harapan ini bermaksud kesan baik. Harapan kesan baik. Okey? Dan isu yang sedang dibincangkan, kesan baik ini dicadangkan kesan yang besar impaknya. Besar impaknya macam mana? Iaitu kepada masyarakat dan negara. Janganlah kecil sangat, janganlah kepada diri sendiri, kepada ibu bapa, keluarga. Besar impaknya kepada, contohnya kepada masyarakat dan juga negara. Jadi ayat lengkap penutup karangan, ini dia. Saya nak tunjukkan kepada anda ayat penutup. Iaitu ayat arahan soalan. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Ini ayat penegas. Ayat penegas untuk kesimpulan karangan penutup. Terdapat pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa dalam kalangan rakyat. Arahan soalannya apa? Inisiatif. Itu cerita dia, inisiatif. Itu dinamakan arahan soalan. Seterusnya kita pergi kepada cadangan. Cadangan ini ambil cadangan secara umum yang saya sebut tadi, iaitu semua pihak. Ini umumlah ni. Umum, kita buat besar. Umum. Haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Masukkan ungkapan menarik bagi memastikan amalan baik ini dapat dilestari dalam kehidupan. Cadangan. Lepas cadangan, kita bagilah harapan. Janganlah bagi harapan palsu. Kena bagi harapan yang tidak palsu. Iaitu kesan positif yang kita rasa boleh pelajar huraikan. Jom kita tengok macam mana dia punya ini penutup ayat harapan. Kita haruslah memupuk amalan, ini dia punya ni ayat harapan. Amalan baik ini dalam diri kita kerana tidak rugi kita mempraktikkannya. Amalan budi bahasa ini kerana hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baik, itu ialah penutup karangan. Tapi kenalah nak tengok betul-betul kan. Kena bagi penutup karangan yang lengkap. Inilah dia penutup karangan yang lengkap yang Cikgu Linda tunjukkan tadi. Siapa nak tolong bacakan supaya rakan-rakan kamu di rumah sana lebih faham? Siapa nak tolong bacakan? Hidayu, silakan Hidayu. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan, terdapat pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa kalangan rakyat Malaysia. Semua pihak harus bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memastikan amalan baik ini dapat dilestari dalam kehidupan. Kita haruslah memupuk amalan baik ini dalam diri kita kerana tidak rugi kita mempraktikkan amalan berbudi bahasa ini. Kerana hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenal juga. Baiklah, ini ialah yang lengkap. Ada 3 ayat. 3 ayat. Tapi Cikgu Linda, kalau kami nak buat 4 ayat, boleh tak? Nak buat 5 ayat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma, untuk penutup ataupun kesimpulan karangan ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, nanti terlebih patah perkataan. Jadi, yang saya sarankan 3
hingga 5 ayat. Kalau ayat kamu panjang-panjang, boleh buat 3 ayat. Kalau ayat kamu pendek-pendek, boleh buat 4 ataupun 5 ayat. Jadi Cikgu Linda, yang ini ialah ayat arahan, yang ini ialah ayat cadangan. Ayat mana yang perlu ditambah? Mungkin ayat cadangan dan mungkin juga ayat harapan. Mengikut kreativiti kamu sendiri dengan menggunakan teknik acah, iaitu arahan soalan, cadangan dan juga harapan. Namun saya nak terangkan kepada anda yang sebenarnya ciri-ciri karangan cemerlang haruslah ada ungkapan menarik. Den, mana ungkapan menarik kat sini? Ada berapa, Den? Ada 3. 3. Den bacakan. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Betul. 1. Yang kedua, aur dengan tebing. Betul. Yang ketiga, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Ya, betul. 3. Tapi Cikgu Linda, kami ni kan nak tulis peribahasa banyak-banyak ni. Boleh ke? Okey, baik, saya beritahu. 1 perenggan, 1 peribahasa sudah mencukupi dan layak dapat cemerlang. Kenapa Cikgu Linda bagi sampai 3? Sebab nak memberi satu standard yang tinggi. Kalau kamu, cikgu tak boleh buat 3, cikgu. Kami boleh buat 1. Okey, boleh. Tak ada masalah. Buat 1 pun layak dapat cemerlang. Jadi, Cikgu Linda nak tunjukkan sedikit ayat acuan penutup karangan. Ini yang tadi. Ayat arahan, ayat cadangan dan ayat kesan. Kalau kamu tengok di sini, bagai aur dengan tebing. Kita boleh tukar tau. Iaitu, yang ini, bagai aur dan tebing, kita boleh tukar kepada berganding bahu melangkah sederap ke hadapan. Kalau tadi, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Kat sini kamu boleh tukar, semua pihak haruslah berganding bahu, melangkah sederap ke hadapan. Ataupun kamu boleh tukar juga, semua pihak haruslah melangkah seiring, sejalan dan bahu-membahu. Barulah cantik, banyak pilihan peribahasa ataupun ungkapan menarik. Jadi, mari kita rumuskan pelajaran hari ini. Okey, pelajaran kita hari ini kita dapat apa tahu? Kita dapat belajar macam mana nak buat pendahuluan, macam mana nak buat penutup dan macam mana nak buat kesimpulan rumusan. Jadi, mari kita nyanyi sikit. Burung balam terbang di taman, ungu seri, bunga selasih. Akhir kalam saya ucapkan, cukup di sini. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM